Daerah Tutong. Baik, terima kasih kepada rakan sugang kita, Ramizah dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria buat auda yang masih lagi setia bersama rancangan Rampai Pagi, dan kali ini dari daerah Tutong kita bersua bagi berkongsi info semasa dan juga satu bandu rakaman yang telah pun kami sediakan bagi tontonan kita bersama sebentar nanti. Dan saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan kerja penyucian tangki booster Bukit Guayan yang akan dilaksanakan pada hari ini 8 hari bulan Julai 2026, yang mana ia akan mula dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai, dan kawasan yang akan terjejas adalah di Jalan Kecil Guayan dan kawasan sekitarnya. Jadi kepada auda yang ingin mendapatkan pembekalan air tanker bolehlah hubungi ke Talian Darussalam 123. Bagi makluman seterusnya pula, pada hari Jumaat 10 hari bulan Julai 2026 akan berlaku penutupan sementara bekalan api elektrik yang akan menjejaskan di sebahagian kampung Kudang, dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan distribution feeder pillar DFP di stesen kecil elektrik Kudang Luar, dan ia akan berlaku pada pukul 8.30 pagi sehingga selesai. Baik, itu dua info semasa saya kongsikan sebentar tadi, dan beberapa maklumat akan saya kongsikan setelah kita saksikan bahan dari daerah Tutong yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Setiap insan mempunyai perjalanan hidup yang tersendiri. Ada yang dilahirkan dalam Islam dan ada juga yang menemui sinar hidayah setelah melalui pelbagai liku kehidupan. Namun yang paling indah bukanlah bagaimana seseorang itu memulakan perjalanan itu, tetapi bagaimana dia terus istiqamah melangkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang akan dilepaskan daripada api neraka. Kami tidak tahu saya di mana. Package program Rampai Pagi dari daerah Tutong kali ini membawa pendekatan bersama Hajah Rohaidah Anizah binti Muhammad Kamsani, seorang penduduk daerah Tutong yang telah sekian lama memeluk agama Islam. Perjalanan beliau bukan sekadar kisah penghijrahan akidah, malah turut dihiasi dengan semangat berbakti kepada masyarakat serta penglibatan aktif dalam pelbagai aktiviti keagamaan. Hajah Rohaidah Anizah memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu, sebuah persatuan yang masih bergerak aktif dengan berbagai kegiatan terutama aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Saya memeluk agama Islam pada 11/3/1982, dan apa yang membuat saya tertarik untuk berhijrah kepada Islam bermula daripada banyak membaca buku-buku yang berunjurkan agama Islam, dan juga pergaulan dengan kawan-kawan yang begitu menjaga ataupun mengamalkan ajaran agama Islam. Maksudnya diorang ini Islamnya bukan hanya pada nama tapi juga mengamalkan cara amalan-amalan Islam itu. Waktu zaman kami mula masuk Islam dulu waktu tidaklah semudah sekarang. Dulu tidak ada kelas untuk belajar dan tidak ada bimbingan seperti sekarang ini. Selepas Islam, kita ni pandai-pandailah sendiri untuk membawa diri kita ni sama ada ke barat ataupun ke timur. Kalau tidak ada usaha sendiri untuk mendalami ajaran agama Islam, memang hijrah kita ni kepada Islam hanya tinggal nama saja. Saya bersyukurlah selepas masuk Islam, Persatuan Pesatu ditubuhkan pada 5 April 1982.
dan semua kami yang Islam pada tahun yang sama dengan sendirinya kena jemput untuk turut hadir semasa menubuhkan Persatuan Saudara Baru Daerah Tutong ini persatu. Melalui persatuan inilah saya belajar secara tidak formal daripada guru agama yang turut sama menggerakkan Persatuan Persatu pada waktu itu. Saya masuk Islam pada tahun 1982 dan Persatu juga ditubuhkan pada 1982. Dan melalui Persatu saya lebih banyak mengenal erti Islam, banyak menjadikan saya kenal erti hijrah. Melalui Persatulah saya kenal Al-Quran, dan dari Persatu ini juga saya banyak kenal orang-orang yang berurusan dari berbagai peringkat latar belakang. Alhamdulillah pada tahun 1996 saya cuba membawa ahli wanita persatuan ini untuk menubuhkan kumpulan nasyid. Kebetulan juga suatu masa dulu saya ada bakat sedikitlah sebagai penyanyi solonya dan dengan kebolehan yang sedikit yang ada pada saya membawa ahli wanita persatuan ini untuk membuat kumpulan zikir. Dari tahun 2000 sampai sekarang saya masih lagi aktif dalam pergerakan zikir. Tahun 82 itulah saya mula terlibat dengan dunia penulisan, dan pada peringkat awal pelibatan saya dalam penulisan bermula daripada membuat skrip drama radio, kemudian kepada cerpen, pantun, dan pada tahun berikut-berikutnya saya lebih cenderung kepada penulisan sajak hinggalah terbit beberapa buah buku antologi bersama rakan-rakan penulis. Dan bagi saya keseluruhan menulis itu banyak. Antaranya kita ni boleh meluahkan apa yang ada di fikiran kita ni dan dapat bercerita kepada umum tentang apa yang kita ni lihat, dengar dan pandang dan lalui sendiri. Persatu ditubuhkan pada 5 Disember 1982 yang berperanan untuk mengumpulkan golongan mu'alaf di daerah Tutong khususnya di bangunan Persatu yang dirasmikan pada 1 Januari 1996 di Kampung Lubuk Pulau Tutong. Penglibatan Dayang Hajah Rohaidah Anizah dalam mengungkayahkan majlis-majlis dan mengikuti kelas-kelas pendidikan bersama ahli-ahli saudara baru yang lain di bangunan ini sangat memberi impak yang besar, semakin cinta untuk hidup dengan pendidikan agama Islam. Kalau sehari kita ni tidak menyentuh membacanya, pasti kita ni rasa jiwa kita ni begitu kekosongan, sebab membaca Al-Quran itu bagi saya lah ialah sentapan untuk rohani kita ni. Harapan semoga persatuan ini akan terus hidup dan dapat membawa ramai lagi mu'alaf yang ada di luar sana untuk dapat mengenal Al-Quran, kerana itulah tujuan kita ni membentuk persatuan ini. Selain daripada menyatukan hati dan menyatu padukan saudara baru, kita ni lebih utamakan supaya saudara-saudara baru itu terbimbing dan tidak terbabas daripada akidah. Dan saya berharap semoga yang masih ada di luar sana yang belum terbuka hati, semoga Allah kurniakan hidayah dan dapat datang ke persatuan saudara baru daerah Tutong untuk menimba ilmu Al-Quran dan ilmu agama, insya-Allah. Berbekalkan keimanan, beliau terus istiqamah mendalami ilmu agama serta aktif menyertai pelbagai aktiviti keagamaan seperti kelas pengajian, majlis ilmu, program kebajikan dan kegiatan dakwah. Pada masa yang sama, beliau turut menabur bakti dalam pelbagai program kemasyarakatan, membuktikan bahawa nilai-nilai Islam bukan sahaja diamalkan dalam ibadah,
malah diterjemahkan melalui khidmat kepada masyarakat.